kita akan rasa keimanan kita ini bertambah. Kemudian kita akan rasa seronok untuk membaca Al-Quran sebab kita faham. Macam kita, macam budak-budak dia baca komik Naruto ke lah, ataupun dia baca cerita-cerita apa dia ni, Alam Purwira ke, cerita lama tak, Wira Sakti ke, macam-macam komik tak. Dia seronok nak lepas komik tu, dia tak melepas sebab dia seronok, dia baca, dia faham. Tapi kalau dia itu memahami kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dan kalau seorang kreatif pula, dia boleh menceritakan dalam bentuk karikatur, karikatur tu, lukisan, membuatkan menarik, akan menarik minat anak-anak itu untuk membaca dan memahami Al-Quran. Jadi itulah ayatnya. Orang-orang yang iman dia sempurna ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan bila dibaca Al-Quran, iman dia akan bertambah. Iman dia akan bertambah. Sebab al-iman yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu kadang-kadang dia bertambah dan kadang-kadang dia berkurangan. Jadi kita kena ingatlah, time kita rasa tak kuat yang ni, nak puasa tak boleh ni. Kuatkan iman kita dengan membaca Al-Quran. Sebab ayat ini menyatakan zadatuhum iman. Bila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanan. Baca Al-Quran akan menambahkan keimanan. Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Dari Anas radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku menjadi seorang yang dikasihi. Aku ahabba ilaih. Sehingga aku menjadi seorang yang dikasihi olehnya. Min walidihi, lebih daripada ibu bapa. Wa waladihi, ataupun anak-anaknya, wan nas ajma'in, dan sekalian manusia seluruh. Maksudnya bagi seorang itu, untuk menyempurnakan iman seseorang itu, dia hendaklah cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala. Macam mana kita nak menyuarakan bahawa kita ni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita ini seorang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanyalah iman kita macam mana. Kalaulah seseorang itu cinta kepada Rasulullah, dia akan mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mulut dia ini tidak lekang daripada selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa kali selawat tadi. Jadi sebagai seorang Islam yang cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sentiasa berselawat dan mengucap salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Kerana itulah tanda kita menyatakan bahawa kita ni cinta kepada Rasulullah. Man shalla alayya marrah, sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, sallallahu alaihi biha asyra, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali selawat. Allah Subhanahu wa taala sendiri dan malaikat berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, masya-Allah,
kita menyuarakan bahawasanya kita ni cinta kepada Rasulullah, tetapi adakah masa kita yang terluang, masa kita yang terhidang, masa kita yang lapang, adakah kita isi dengan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi oleh itu tuan-tuan, kita mengambil peluang untuk menambahkan keimanan kita, untuk menyempurnakan keimanan kita. Kita hendaklah sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita memperbanyakkan ibadah, perbuatan baik yang boleh membawa kita mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini berada di bulan Sya'ban, 9 Sya'ban. 9 Sya'ban dah hampir sangat kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Semalam kita telah dengar penjelasan panjang lebar daripada Dr. Mustafa, kan? Bagaimana kita hendak merebut peluang yang terhidang ini. Kalau kita sampai, alhamdulillah, kita tergolong di kalangan hamba ni yang terpilih. Kalau kita tidak mampu sampai, kita tak tahu lagi. Hari ini 9, tak, masih lagi ada 20 hari untuk sampai ke bulan Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita, cintakan kita, Allah Subhanahu wa taala bagi kita rasa bulan Ramadan al-Mubarak. Para sahabat bila datang, Nabi sendiri bila datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira kerana menyambut kedatangan Ramadan. Tetapi bila berakhirnya bulan Ramadan, menangis. Sahabat menangis, Nabi menangis, sahabiyah menangis. Kerana kehilangan bulan yang paling berkat, bulan yang terpilih. Kita untuk menghadapi Ramadan ini, adakah kita telah bersedia dengan sepenuh amalan-amalan kita? Puasa sunat contohnya. Ada setengah orang tu, dia tak pernah berpuasa pun melainkan puasa Ramadan. Habis bulan Ramadan tak, puasa sunat pun tak buat, puasa sunat Isnin Selasa, Isnin Khamis pun tak buat dah. Tunggu bulan Ramadan pula lah baru puasa. Puasa Sya'ban tak buat, Rajab pun tak buat lah. Ada orang tu, alhamdulillah, ibadah dia bagus. Puasa sunat hari Isnin Khamis dia buat normal, tak tinggal. Kemudian ditambah pula puasa sunat bulan Rajab, puasa sunat bulan Sya'ban. Kemudian disambut Ramadan dengan gembira kerana dia bersedia untuk sambut Ramadan. Kita ni setengah-setengah kita lah, setengah-setengah kita nak sambut bulan Ramadan tapi tak cukup kesediaan. Tiba hari tamu puasa tu lembek. Dah lama puasa, tahu baru nak tunggu masuk bulan Ramadan baru nak puasa. Kata Ramadan tu baru nak puasa. Bila setiap hari ni tak ambuh dah. Tak larat dah, mula-mula cari juga nak itu, tak larat dan sebagainya dah. Sebab kita tak ada persediaan yang rata. Sepatutnya bulan Sya'ban ni, kurang-kurang ni kita puasa lah. Tak, kalau sehari tu. Maknanya ni sebagai peringatan ni bukannya untuk kita semua. Masuklah orang yang bercakap ni. Masuk gitulah. Sebab kita ni kadang-kadang kita lupa. Kita lupa dan kita ni lalai untuk merebut amalan-amalan sunat ni. Kita tunggu puasa wajib lah. Kalau tak wajib, tak puasa juga. Artinya bulan Ramadan tu. Kalau tak wajib, memang tak puasa lah. Sebab dia puasa juga kita lupa dah. Mesti tak puasa. Tapi oleh kerana waktu Ramadan yang diwajibkan, jadi kena wajib melakukan. Jadi itulah pesanan ataupun mukadimah berkenaan dengan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita sambung pengajian kita berkenaan dengan hukuman murtad.
Jadi pada minggu lepas kita baca sedikit dan hari ini kita sambung berkenaan garis penentu murtad. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara berikut. Yang pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum, maklum binagri bil-darurah. Contohnya menolak kewajiban zakat, puasa dan haji, menolak pengharaman arak atau riba, atau menolak bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi ada pada zaman Ahmad bin Hanbal, ada ulama pemerintah pada ketika itu, dia mengatakan Al-Quran ni bukan kalam Allah, bukan kalam Allah. Jadi pada ketika itu Imam Ahmad mempertahankan bahawa Al-Quran qadim dan dia adalah kalam Allah. Dengan dia mempertahankan Al-Quran kalam Allah dan qadim, dia disumbat ke dalam penjara. Bila disumbat ke dalam penjara, ramai ulama bersama-sama dia disumbat ke dalam penjara. Tapi oleh kerana ditekan oleh ulama, diseksa dan sebagainya, duduk dalam penjara ni, sebahagian ulama tu dia tak tahan. Dia buat halang. Jadi dia pun mengatakan ikut apa yang dikatakan oleh pengantar bahawa Al-Quran ni hadis baru, bukan qadim. Jadi Imam Ahmad ni iman dia kental. Dia tetap mengatakan bahawa Al-Quran ni kalam Allah dan qadim. Lalu dia mengatakan kepada lalu ada ulama yang telah keluar daripada penjara ni pujuk dia, wahai Imam Ahmad, mengitulah mukabalah pemerintah tu bahawa sebenarnya Al-Quran ni hadis. Dia pujuklah sebab oleh kerana dia kesian tengok Imam Ahmad ni diseksa di dalam penjara, diseksa berbagai-bagai seksaan. Jadi dia pujuk supaya Imam Ahmad ni, kerana Imam Ahmad ni adalah orang yang alim. Jadi bila orang yang alim ulama yang lain, dia bimbang kehilangan orang yang alim, bimbang takut Imam Ahmad dimati, dia mengatakan bahawa membuatlah halang macam mana pun keluar daripada penjara ni, mengatalah kepada pemerintah, ikutlah apa yang dikata oleh pemerintah. Tetapi Imam Ahmad tetap mempertahankan, maknanya dia kental walaupun ditahan, diseksa dalam penjara, kena ISA ke, tetap dia mengatakan bahawa Al-Quran adalah qadim dan kalam Allah. Kemudian kata-kata dia yang masyhur, "Lau sakata al-alim taqiyatan famata natabayyan al-haq." Kalau sekiranya orang alim, ulama itu, lau sakata al-alim taqiyah, berdiam diri ataupun melakukan tipu hela untuk mengelak daripada diseksa, famata natabayyanul haq, bilakah kebenaran itu akan dapat dilihat, terselah kebenaran. Kalau Imam Ahmad Hanbal ini mengatakan bahawa mengikut apa yang dikatakan oleh pemerintah, maksudnya dia telah mempertikaikan kebenaran. Dia lari. Taqiyah ni lari. Maknanya dia buat tipu hela untuk lari, untuk selamatkan diri daripada diseksa dan sebagainya. Jadi kalau orang yang mengatakan bahawa kalam Allah, kalam Al-Quran ni bukan kalam Allah, dan dia adalah hadis baharu, nescaya boleh dikategorikan dia ini termasuk dalam golongan yang murtad. Namun bagi seseorang yang menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati, atau sesuatu hukum yang disepakati tetapi tidak diketahui oleh orang ramai, penolakan tersebut tidak menyebabkan